kita tahu bahawa addiction is a chronic and relapsing disease. Ya, ia adalah satu penyakit yang kronik dan berulang-ulang. Dan banyak isu-isu comorbidity. Ditambah pula dengan drug-induced psychosis, gangguan psikososial serta lain-lain. Jadi mereka yang bakal dibebaskan ini akan melalui satu fasa peralihan, di mana sekarang ini mereka adalah di dalam satu rejim yang disiplin, dan apabila mereka keluar nanti, mereka akan menjalani penghidupan yang bebas. Maka berbagai bentuk cabaran baru dan berbagai bentuk kekurangan ataupun setback yang perlu mereka hadapi, yang mungkin akan menjadi beban kepada kepulihan mereka. Jadi bagi menjalani kepulihan yang sebaiknya, apakah yang perlu mereka lakukan untuk mempersiapkan diri secara mental semula memulakan permulaan penghidupan baru dalam kepulihan? Disilakan Cik Muhammad Akif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semua. Baik, jadi apa yang soalan daripada moderator, saya terus menjawab soalan. Apa yang boleh kita lakukan, apa yang perlu difahami untuk kita yang akan menghadapi kehidupan baru apabila dibebaskan. Saya rasa kita semua tahu kan, bahawa di luar sana dia ada, masyarakat akan ada satu cara fikir tertentu kan, yang kita panggil stigma kan, stigma terhadap kita semua yang kita panggil survivor lah, ataupun pemandiri pemandiri kepada penagihan. Dan stigma ini lahir daripada beberapa salah faham. Banyak salah faham terhadap penagihan, seperti pertama, penagihan tak boleh pulih. Itu stigma yang paling besar. Penagihan itu tak boleh pulih dan tak boleh dirawat. Maka seseorang yang telah pulih daripada isu penagihan tidak boleh dipercayai dan dia seorang yang gagal. Itu adalah satu stigma yang besar, yang tebal, yang sukar nak diubah dalam masyarakat. Sedangkan seperti Nur Haji Ramli sebut tadi, sebenarnya sangatlah ramai di luar sana yang telah pun berjaya untuk dirawat dan menjalani kehidupan dengan normal, dengan function berfungsi seperti biasa dan boleh berjaya dalam kehidupan. Pemulihan adalah satu jalan yang panjang. It's a long recovery process kan. Dan dalam usaha itu, kita biasanya melihat kepada aspek biologi, psikologi, sosial dan juga spiritual. Biasanya bila anda semua akan keluar di luar sana, kita akan ada satu cara fikir yang bahawa semua orang memandang rendah pada kita. Semua orang memandang rendah pada kita, semua orang tahu tentang kisah silam kita, semua orang tahu bahawa kita ni dari mana, kita ni orang yang bagaimana. Sedangkan itu adalah kemungkinan kita panggil bias kognitif. Bias kognitif ni satu cara fikir yang silap yang kita bawa ke dalam dunia baru. Kita tak boleh nafikan bahawa orang-orang yang memang mengenali kita dulu ataupun memang yang yang mengenali kita, yang tahu pasal kisah kita, dia tahulah pasal diri kita. Tetapi kadang-kadang kita pukul rata bahawa orang yang kita baru kenal tak jumpa pun kita rasa dia pandang rendah kita. Contoh kan, kita nak pergi kedai makan, orang tu tak kenal pun kita. Kita nak beli pergi kedai runcit, orang tu tak pernah kenal dan tak tahu pun kita ni siapa. Tapi disebabkan kita punya cara fikir pukul rata, kita panggil pukul rata. Pukul rata ni maknanya disebabkan oleh
beberapa orang punya pandangan negatif terhadap kita. Kita pukul rata, kita rasa seperti semua orang pun pukul rata, rasa kita ni pandang rendah dekat kita, rasa diri kita ni tak guna, rasa diri ni tak boleh diharap, kita ni orang yang tak boleh dipercayai. Sedangkan di luar sana, kalau orang tu dia tak pernah kenal kita dan kita pun tak cerita dekat dia kita punya latar belakang sebagainya, dia memang anggap kita neutral saja, memang sama sahaja seperti orang lain, tetapi kadang-kadang kita punya cara fikir negatif ataupun kita panggil overthinking, kita punya fikiran tu dia cuba untuk memanipulasi kita dengan berfikir bahawa semua orang pandang kita negatif, semua orang pandang rendah pada kita, semua orang rasa kita ni tak guna, semua orang rasa kita ni tak boleh diharap. Tak. Sebenarnya itu satu cara fikir yang tidak akan membantu kita. Tidak akan membantu kita. Jadi cara fikir yang kita panggil cara fikir negatif yang tidak membantu seperti pukul rata. Kita pukul rata, semua orang rasa kita ni tak guna. Itu kita kena, pertama kita kena cakna, dan kedua adalah apabila pemikiran negatif ni datang, kita kena lawan dia. Kita kena kata dekat dia, oh tak boleh. Ini pemikiran negatif yang tak akan membantu aku. Aku sekarang ni nak cuba untuk berubah. Aku dah buat sedaya upaya yang terbaik. Sekarang ni aku nak buktikan kepada di luar sana bahawa aku ni adalah seorang yang berubah. Tadi pertama psikologi, kedua sosial. Okey, kita harus faham bahawa di luar sana masyarakat betul dia memang akan ada stigma dia memang akan ada diskriminasi dia. Bagi pandangan setengah orang ni, kita ni tak boleh diharap kan, kita ni tak boleh berjaya, kita ni kerana kesalahan yang pernah kita lakukan, maka sampai bila-bila lah kita akan dilihat sebagai seorang pesalah ataupun penjenayah ataupun penagih. Sedangkan kita telah pun mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk berubah. Bagi masyarakat, apa yang perlu mereka lakukan adalah memberi sokongan dan empati yang tinggi, bukan menghukum. Memang banyak kajian-kajian menunjukkan apabila komuniti memberikan sokongan positif, empati, sokongan sosial, lebih mudah untuk pemandiri ini untuk berjaya pulih di luar sana. Tetapi jika masyarakat lebih menghukum dan lebih tidak percaya, maka ini akan memberi kesan negatif dan tidak membantu usaha pemulihan seseorang. Tetapi walaupun begitu, usaha mendidik masyarakat untuk mengubah cara fikir ini adalah satu usaha yang sangat panjang. Sangat sukar untuk mengubah pandangan masyarakat di luar sana tentang pemandiri ini. Jadi itu adalah usaha yang kita tak sesuatu benda di luar kawalan kita. Apa yang berada dalam kawalan kita adalah bagaimana pertama kita boleh mencari support, sokongan daripada survivors, seperti yang saya difahamkan ada pembimbing rakan sebaya yang terdiri daripada pemandiri lain juga yang boleh memberikan kita sokongan dalam bentuk emosi, psikologi yang mana kita rasa mereka itu memahami kita. Kan kalau saya cakap ataupun orang-orang yang pegawai-pegawai bercakap, mungkin anda mungkin merasakan dia orang ni tak faham kita orang ni, orang ni lain, kehidupan lain. Tetapi kalau pembimbing rakan sebaya yang sebut orang yang pernah berada dalam situasi anda yang sebut, mereka orang yang paling penting untuk anda hubungi, untuk anda berjumpa, untuk anda mendapatkan anda punya kekuatan apabila anda berada di luar sana. Dan yang ketiga sudah tentu spiritual, faktor kerohanian, iaitu satu faktor yang sangat-sangat kita panggil lestari, yang sangat kuat, yang sangat faktor boleh memberikan kita sumber kekuatan dalaman yang tidak ada kita boleh dapat melainkan dengan kerohanian, dengan kekuatan kepercayaan kepada Yang Maha Esa. Kalau kita mengharap pada individu tertentu, pada pasangan, pada kawan baik, pada ibu bapa, mungkin sekali-sekala kita akan kecewa. Kenapa diorang ni layan aku macam ni? Kenapa diorang ni tak mendengar? Kenapa diorang ni tak bagi support? Kenapa diorang ni tak bagi sokongan? Tetapi
dengan Tuhan kita tak akan mungkin pernah kecewa. Tuhan itu akan sentiasa ada, dan dia Tuhan yang kalau dalam Al-Quran disebut Tuhan itu lebih dekat dengan kita daripada urat leher kita. Jadi Tuhan itu yang paling hampir dengan kita, dan Tuhan itu tidak pernah tidak ada. So, support ataupun sokongan, sistem sokongan yang paling kukuh dan lestari selain daripada bantuan rakan-rakan, pembimbing rakan supaya mencari support system yang positif adalah bantuan kerohanian atau spiritual. Baik, saya berhenti setakat itu dulu Tuan Haji.